Sepanjang kita hidup dekat atas muka bumi ni guys, kita semua banyak melakukan kesilapan, kita banyak buat salah dengan orang, kita banyak buat dosa dengan Allah. Tak kisahlah dosa kecil ke dosa besar ke, dosa yang sengaja ke, dosa yang tak sengaja ke. Manusia memang sentiasa melakukan kesilapan. Carol bukan nak cakap Carol ni perfect. Carol pun memang banyak buat silap, Carol pun memang banyak buat salah, Carol pun memang banyak buat dosa. So Carol pun memang manusia biasa yang tak lari daripada melakukan kesilapan juga guys. Seperti yang kita dah belajar sebagai seorang yang beragama Islam, segala amalan yang kita buat masa kita tengah hidup ni, segala amalan tu semua akan dikira, akan dihitung, akan diadili dekat akhirat nanti. So korang semua tahu kan, sekarang ni kita dekat dunia ni hanyalah sementara je. Akhirat juga tempat yang kekal selama-lamanya. Tapi andai kata kalau kita mati, kita bukannya terus direct pergi ke akhirat. Selepas kita mati, kita akan melalui satu alam, iaitu alam barzah. Carol tersangat yakin korang semua dah tahulah pasal benda ni semua kan. Sekarang Carol just macam nak rewind, Carol nak bagi korang refresh je dengan benda ni semua. So bila dekat alam barzah nanti, jika banyak amalan yang baik, banyak amal soleh yang kita buat dekat atas muka bumi ni, maka insya-Allah kita tak akan diapa-apakan dekat alam barzah tu nanti. Tapi andai kata kalau amalan kita ni suam-suam kuku je kan, korang faham sendirilah apa nasib kita dekat alam barzah tu nanti macam mana kan. Carol tak nak explain benda ni panjang-panjang. Carol yakin ramai yang dah tahu apa yang Carol cakapkan tadi tu semua adalah perkara yang boleh buatkan kita semua ingat balik pasal semua tu guys. Dan juga perkara yang Carol sampaikan tadi tu ada kaitan dengan cerita yang bakal Carol ceritakan kejap lagi ni. Dia macam kisah seram, tapi actually dia bukannya kisah seram pun. Cerita ni lebih kepada pengajaran untuk kita semua, and benda ni memang kisah benar dan kisah yang pernah terjadi dekat sebuah kampung di Malaysia. So cerita ni bukan daripada pengalaman Carol. Cerita ni dikongsikan oleh salah seorang sahabat Carol, yang di mana cerita ni dia dapat daripada sepupu dia bernama Edah. Edah ni bukan nama sebenar lah. Semua dalam cerita ni Carol tukar nama kepada nama samaran supaya tak ada buka aib arwah yang meninggal dunia. So Carol tak nak bebel panjang, jom kita tengok apa yang terjadi dekat dalam cerita ni guys. Kisah ni terjadi dekat salah sebuah daerah di Perak, yang di mana ianya melibatkan seorang lelaki yang dikenali sebagai Cik Man, bukan nama sebenar. Tempat dan nama yang spesifik tu Carol tahu, tapi tak boleh nak dedahkan demi menjaga aib orang-orang yang ada dekat dalam cerita ni. So Cik Man ni guys, actually dia dah meninggal dunia dah. Dia meninggal tu masa dia dikejarkan ke hospital akibat kegagalan jantung. Kira masa on the way nak ke hospital tu, dia meninggal dalam perjalanan tau. Masa Cik Man hidup, dia ni merupakan seorang pengusaha sebuah kedai runcit, dan orang-orang kampung memang kenal si Cik Man ni sebagai seorang tauke kedai runcit. Kira macam kalau ada orang kampung nak cari barang-barang runcit, diorang akan pergi ke kedai Cik Man untuk mendapatkan barang runcit yang diorang cari. Itu pasal orang kampung ni boleh kenal Cik Man tu guys. Tapi orang kampung bukan setakat kenal Cik Man ni sebagai owner kedai runcit je, tapi orang kampung juga kenal si Cik Man ni dengan dia punya perangai dia tu guys. Apa kena dengan perangai dia? Okey, yang pertama sekali, masa arwah ni hidup, dikatakan dia langsung tak pernah menunaikan solat fardu. Andai kata kalau solat fardu langsung tak pernah tunaikan, apatah lagi kalau cakap pasal solat Jumaat. Memang kawan-kawan dia dan orang-orang kampung yang mengenali diri Cik Man tu, dorang semua memang tak pernah nampak batang hidung Cik Man dekat masjid tau. Kampung dia tu hanya ada satu masjid je. Jemaah time solat Jumaat pun bukannya ramai sangat pun macam dekat bandar ni. Kalau dekat bandar ni time solat Jumaat, berpusu-pusu orang keluar masuk masjid kan. Kalau macam solat Jumaat dekat kampung tu kan, senang cakap boleh kenal lah setiap orang yang datang untuk solat Jumaat dekat masjid. So apa yang Carol nak sampaikan dekat sini, orang kampung memang perasan gila yang Cik Man tu tak pergi solat Jumaat. Pernah ada satu hari ni, makcik ni dia pergi ke kedai Cik Man. Time orang lain semua tengah solat Jumaat. Bila makcik tu sampai dekat kedai Cik Man tu, memang nampaklah dengan jelas si Cik Man ni duduk sambil hisap rokok. Lepas tu dia layan customer yang datang. Walhal orang lelaki yang lain semua dah pergi dekat masjid untuk solat Jumaat. Yang kedua, pasal perangai Cik Man ni, dekat sebelah belakang kedai runcit Cik Man ni penuh dengan tin arak. Bila orang nak masuk dekat pintu kedai runcit dia tu je, orang mesti akan bau something tau. Tu bau arak tu lah. Memang Cik Man masa dia hidup ni, dia ni kaki teguk air kencing setan. Memang dia punya kerja lah tu. Umur dia ni bukannya 20 ke 30 lagi babe. Umur dia dah 50 lebih tau. Yang ketiga, pasal perangai Cik Man ni, kalau waktu malam bila orang kampung lalu dekat kedai dia, memang orang kampung boleh nampak lah yang si Cik Man ni dengan member-member dia yang lain tu minum arak dekat belakang kedai dia. Bukan setakat minum arak je, package berjudi sekali man. Aktiviti perjudian Cik Man tu boleh dikatakan setiap minggu diorang run tau. Diorang jalankan aktiviti tu setiap minggu. Itu yang tadi kita cerita tu dekat kedai dia. Kalau dekat rumah dia pula, memang bersepah tin-tin arak dekat depan rumah dia. Kalau orang luar lalu dekat depan rumah dia,
dia tengok rumah tu, ini mungkin rumah orang bukan Islam ni, rumah Cina ke rumah India ke kan. Padahal orang yang duduk di situ orang Melayu Islam yang duduk dekat dalam rumah tu. Dah lah duduk dekat kampung, majoriti orang kampung tu pula orang Melayu. Korang boleh imagine tak apa persepsi orang kampung terhadap Cik Man dengan perangai dia yang macam gitu. Bukannya tak ada orang yang nak nasihatkan dia, tapi bila dah dinasihatkan tu, dia makin melenting man. Sampaikan orang dah malas nak ambil tahu pasal Cik Man tu tau. Kawan Cik Man yang sekali main judi dengan Cik Man tu pernah cerita lah, kalau si Cik Man tu main judi dengan diorang semua, Cik Man ni confirm akan menang besar punya tau. Contoh diorang main 5 kali tau, 3 ke 4 kali tu memang dia ni akan sentiasa menang besar tau guys. Sampaikan diorang semua tu dapat tahu yang si Cik Man tu rupanya kenapa dia menang besar, sebab dia main bomoh guys. Carol difahamkan yang Cik Man ni akan pergi jumpa dengan bomoh tu untuk mendapatkan hikmat untuk menang judi tau. And then bomoh tu akan suruh Cik Man pergi ke kawasan kubur untuk buat pemujaan setan dekat kubur. Dia punya cara pemujaan dia tu Carol tak dapat secara spesifik macam mana dia buat pemujaan tu, tapi apa yang Carol tahu, dekat kawasan perkuburan yang Cik Man pergi tu ada sebatang pokok kelapa, and dekat pokok kelapa tu lah Cik Man bertapak dekat situ and dia melakukan pemujaan setan dia tu dekat bawah pokok kelapa tu. Cik Man ni dia bukan setakat pergi dekat kawasan kubur tu je tau, dia pun ada pergi dekat satu tempat ni, and dekat tempat tu dikatakan dulunya kawasan tu digunakan untuk upacara ritual adat istiadat diraja, and kawasan tu pun memang ada banyak sejarah mistik dia. Orang-orang Perak mesti tahu punya lah dekat mana tempat tu. Senang cerita, tempat tu memang keras amat. So kita sambung balik cerita pasal Cik Man. Cik Man ni dia pergi ke sana tu bukan seorang-seorang tau, dia pergi dengan member-member dia. So member dia yang pergi sekali join dengan Cik Man ni, dia pun buka cerita. So first bila diorang sampai dekat situ, diorang akan buat ritual pemujaan untuk minta nombor ekor dengan setan lah. And bila dah siap pemujaan tu, dengan secara tiba-tiba diorang akan terdengar macam ada satu bisikan suara tau. So bisikan suara tu cakap apa? Dia bisik nombor dekat telinga diorang tau. 4111. Dia lebih kurang macam gitu guys. Tiap-tiap bulan Cik Man ni dia akan pergi dekat situ untuk minta nombor ekor. Memang jackpot man. So guys, kalau nak diikutkan, kedai Cik Man ni tak ramai pun orang yang datang dekat kedai dia, tak ramai pun orang yang beli dekat situ tau. Tapi macam mana dia boleh beli rumah yang besar, dia boleh beli kereta yang besar and semua tu guys. Jadi guys, kalau difahamkan, salah satu sumber yang dia dapat untuk beli tu semua adalah daripada hasil dia berjudi dan juga hasil daripada dia menang nombor ekor tu guys. Finally, lepas Cik Man dah enjoy dengan dunia dia, akhirnya Cik Man ni pun diserang sakit jantung secara tiba-tiba masa dia dekat rumah dia tu. And masa Cik Man tu dikejarkan ke hospital, dia didapati meninggal masa dalam perjalanan disebabkan oleh jantung dia yang gagal untuk berfungsi. And masa pengebumian arwah Cik Man pun memang tak ada benda yang pelik-pelik lah berlaku. Dah masukkan jenazah dekat dalam liang lahat, dah bacakan talqin apa semua, and seorang-seorang pun beredar daripada kubur arwah Cik Man tu guys. Alright, dekat sinilah bermulanya kisah misteri si pencerita yang bernama Edah ni guys. Tadi masa awal video kan Kiro ada mention cerita ni semua adalah daripada Edah, bukan nama sebenar tu kan. So cerita dia macam ni guys. Masa pengebumian jenazah Cik Man tu, si Edah ni pergi ke sana sekali. Si Edah ni bukannya kawan Cik Man, tapi dah namanya sekampung kan. Si Edah ni pun ada je bertegur sapa dengan Cik Man kan bila si Edah tu datang ke kedai Cik Man. Jadi bila arwah meninggal dunia, si Edah ni pun datanglah sekali untuk melawat orang sekampung yang dah meninggal dunia. Kira macam sedekahkan apa yang patutlah dekat si mati tu guys. So nak dijadikan cerita, lepas dia dah habis bacaan talqin apa tu semua, si Edah dengan beberapa orang kampung yang lain pun mula mengorak langkah untuk balik. Dalam pada dia tengah melangkah tu, dengan secara tiba-tiba dia terdengar macam ada suara orang yang tengah menangis. Suara tu memang sangat sayup je tau. Dia macam gitu. Si Edah time tu dia berhenti kejap. Dia macam dah start fikir yang bukan-bukan dah. Tapi time tu waktu petang guys. Jadi dia pun macam fikir mungkin ahli keluarga Cik Man yang menangis time tu tau. So dia pun start balik melangkah untuk keluar daripada tanah perkuburan tersebut. Dalam pada dia melangkah tu, actually telinga dia time tu memang dengar gila suara orang yang menangis. Sayu je. So dia macam tak puas hati lah kan. Tapi dia dah start fikir yang bukan-bukan time tu. Tapi dia uzon-uzon. But this time dia nekat. Dia nak tengok siapa yang nangis time tu. Dia pusingkan kepala dia. Dia nak tengok sendiri dekat sekeliling kawasan kubur Cik Man tu. Dia nak tengok siapa yang nangis. So dia pun macam tengok jenguk macam mencarilah orang yang menangis tu. Tapi tak ada seorang pun yang nangis time tu. Maksudnya ada orang yang tengah bersedih tapi tak adalah sampai menangis. Actually dia masih terdengar tau suara tangisan yang halus tu. But dia memang macam dah fikir mungkin perasaan dia kot, halusinasi dia ke, dah banyak sangat tengok cerita hantu kan. Jadi macam-macam lah imajinasi yang keluar. So si Edah ni pun pulanglah ke rumah dia and lakukan aktiviti harian dia tu macam biasa. Jadi malam pun menjelma. Ni kita cerita masih pada hari yang
sama dengan hari Cik Man tu dikebumikan. Jadi pada malam tu guys, Cik Edah ni pun tidurlah macam biasa. Bila dia dah terlelap tu, pap, dia bermimpi guys. Dalam mimpi dia tu, dia ternampak ada seorang lelaki yang berpakaian seperti baju lokap, tapi baju dia tu serba putih guys. Kalau baju lokap kan biasanya kan warna oranye kan, tapi yang ni dia punya baju tu macam baju lokap tapi warna putih guys. And baju tu dipenuhi dengan darah dan juga tanah. And keadaan mata sebelah kanan lelaki tu nampak normal je, tapi mata sebelah kiri lelaki tu tersebut keluar daripada mata dia sendiri tau. Leher lelaki tu pula digantung dengan seutas rantai besi yang sangat panas guys. Rantai besi yang tergantung dekat leher lelaki tu umpama dia ditempa dulu. Korang tahu kan tempa kan? Dia macam orang yang buat pedang tu, orang buat keris ke kan? Pedang dengan keris tu kan ditempa dulu kan? So macam tu juga dengan rantai tu guys. Rantai tu ditempa dulu and barulah diletakkan dekat leher lelaki tu dalam keadaan yang panas guys. Memang nampak merah-merah semua tu. Rantai tu memang nampak sangat berat dan juga panjang, and panjang dia tu boleh dikatakan sampai ke lantai guys. Keadaan kepala lelaki tu pula terbelah sampai ternampak isi yang ada dekat dalam otak tu guys. And lelaki tu punya badan macam bongkok sikit sebab dia tengah pikul sebuah batu yang tersangat besar dekat belakang badan dia, dengan keadaan lutut yang tengah terketar-ketar disebabkan menahan beban batu yang sangat berat. Dalam mimpi si Edah tu, dia memang nampak dengan jelas semua tu guys. Dia tengok daripada bawah ke atas and sampai dekat bahagian muka. Bila dia tengok dengan teliti, baru dia perasan lelaki tersebut adalah Cik Man yang baru meninggal siang hari tadi. Bila si Edah tu macam dah perasan lelaki tu adalah Cik Man, lelaki tu pun terus bersuara, "Tolong aku, tolong aku, tolong aku." Dalam keadaan suara yang menangis and intonasi suara yang terketar-ketar. Pam! Si Edah pun terbangun daripada tidur. Mimpi ngeri dibuatnya Mat. Memang tak boleh tidur terus guys. Minah tu. Dia macam asyik terfikir je, asyik terbayang je dekat dalam kepala otak dia rupa bentuk yang dia nampak dekat dalam mimpi dia tu guys. Actually masa si Edah dapat mimpi tu kan, dia tak naklah cerita dekat siapa-siapa pun pasal benda yang dia mimpi tu. Dia nampak Cik Man macam terseksa sangat kan. Kalau dia cerita pasal benda tu semua, dah macam buka aib arwah Cik Man pula nanti kan. Belum tentu lagi mimpi tu betul ke tidak kan. Jadi dia tak ceritalah dekat orang luar tau, tapi dia cerita dekat adik-beradik dia yang lain. Bila dia dah buka cerita dengan adik-beradik dia yang lain tu, alangkah terkejutnya diorang. Kenapa terkejut? Sebabnya adik-beradik dia tu pun dapat berita daripada penduduk kampung yang lain, yang di mana penduduk kampung yang lain pun mendapat mimpi yang sama macam si Edah tu. Sebiji. And benda ni memang kecoh satu kampung Mat. Time waktu Zuhur dah masuk, biasanya dekat masjid ni nak penuhkan satu saf pun tau memang susah. Tapi hari ni 4-5 saf Mat jemaah yang datang. Kenapa ramai sangat? Sebab diorang semua nak bincang pasal mimpi yang diorang dapat tu semua. Dah ramai sangat yang mimpi benda yang sama kan, memang jadi kecoh gila. Itu pasal time Zuhur tu ramai gila yang datang. Diorang semua nak buat meeting tergempar lah. Lepas dah settle solat apa semua tu, meeting pun dijalankan. Salah seorang penduduk kampung bangun and dia terus cakap, "Cik Man tu aku rasa dia tak selamat lah dekat sana. Kita sebagai orang yang masih hidup ni, kita kena tolong dia." And lepas tu ada orang lain pula sampuk, "Nak tolong macam mana? Dia dah dekat alam lain dah. Apa je yang kita boleh tolong dekat dia kan?" Kemudiannya adalah seorang ustaz yang cakap, "Tak apalah, kita buatlah apa yang kita mampu sebagai orang yang masih hidup. Kita cubalah buat bacaan Yasin, kita cubalah buat doa selamat, kita buat solat hajat supaya urusan arwah Cik Man dekat sana dipermudahkan insya-Allah." So meeting tu pun agak lama juga sebenarnya, tapi Carol just pendekkan je. And diorang pun bersurai lepas diorang dah set yang malam tu juga lepas isyak diorang akan buat bacaan Yasin beramai-ramai dekat masjid. Tahlil, tapi bacaan Yasin tu bacaan Yasin juga guys. Dia mungkin macam buat ekstra lah. So malam tu pun lepas isyak diorang semua terus buat bacaan Yasin dan solat hajat. And lepas je habis diorang pun bersurai balik ke rumah masing-masing. Pada malam tu juga Cik Edah ni dia mendapat mimpi yang sama guys. Cik Man datang minta tolong dalam keadaan leher dia yang tergantung rantai, mata terkeluar sebelah kiri, badan dipenuhi dengan darah dan tanah, tengah pikul batu yang sangat besar, lutut terketar-ketar. Memang real apa yang Cik Edah nampak dalam mimpi dia tu guys. Meremang Mat kalau Carol bayangkan ni. Benda ni guys, 7 hari straight satu kampung dapat mimpi yang sama. Diorang mimpi Cik Man datang dekat diorang untuk minta tolong. Sama semua. Jadi diorang pun buatlah solat hajat, bacaan Yasin, doa selamat tu semua untuk arwah Cik Man. Benda ni diorang buat straight 7 hari berturut-turut dan alhamdulillah guys, pada malam yang terakhir tu diorang memang dah tak ada dapat mimpi ngeri pasal arwah Cik Man tu guys. Kawan arwah Cik Man yang sekepala dengan arwah tu ada 8 orang. Umur diorang tu dalam lingkungan 20 ke 40 tahun. And kalau korang nak tahu, semua kawan arwah Cik Man tu dapat mimpi yang sama dengan orang kampung yang lain. Bila dah dapat mimpi yang macam gitu, ada yang hampir gila tau. Hampir gila yang macam mana? Dia main peluk-peluk pokok, main rumput, cakap seorang-seorang. Ada yang orang tu dia selalu cakap, "Ampunkan aku takut." Macam gitu tau. Dia cakap sepanjang hari. Jadi salah seorang Ustaz Tafiz ni, dia cuba untuk guide kawan-kawan arwah Cik Man yang macam dah tak betul tu untuk kembali
kembali ke pangkal jalan. Alhamdulillah, diorang semua tu dah bertaubat daripada benda-benda tu semua, guys. Macam Khairul cakapkan tadi, kisah ni bukannya kisah seram pun, tapi dia lebih kepada pengajaran untuk kita semua supaya kita perbetulkan diri kita ni. Bukan nak cakap Khairul perfect, Khairul dah banyak kali ulang ni. Khairul pun memang orang yang banyak buat salah, cuma kita berkongsilah mana yang baik and mana yang buruk. Mana yang buruk tu kita jadikan pengajaran, and mana yang baik tu kita jadikan tauladan. Sekian from Khairul series. Until next time, see you soon.